Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, apa khabar semua? Sihat? Ustaz harap kamu berada di dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Okey, baiklah. Hari ini subjek pendidikan Islam, kita akan belajar tentang topik adab. Tapi sebelum itu, Ustaz nak kamu tengok gambar dan beritahu Ustaz apa yang kamu faham tentang gambar tersebut. Apa? Nak makan? Makan bersama keluarga. Okey, bagus. Jadi, hari ini kita nak belajar tentang adab makan dan minum. Okey, topik pembelajaran adab pada hari ini ialah berkati rezekiku. Apa yang murid akan dapat dalam pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, murid dapat menerangkan adab makan dan minum. Yang kedua, murid dapat membaca dalil nakli berkaitan adab makan dan minum. Yang ketiga, murid dapat mengaplikasikan adab makan dan minum mengikut sunnah dalam kehidupan harian. Yang keempat, merumus kepentingan mengamalkan adab-adab makan dan minum. Baiklah. Okey, Ustaz mau tanya, apakah adab-adab makan dan minum yang sering murid semua amalkan? Okey, cuba murid-murid fikir dulu. Apakah dalil-dalil beradab semasa makan? Okey, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, wahai anak, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang paling hampir. Di sini Rasulullah SAW telah menyuruh kita kalau nak makan kita kena baca bismillah dan juga kita kena guna tangan kanan dan juga ambil makanan yang paling hampir. Okey, seterusnya, apakah adab sebelum makan? Yang pertama, kita perlu membasuh tangan sebelum makan. Okay. Kalau tangan kita kotor, kita kena basuh tangan dulu. Kalau tak kotor pun, kena basuh tangan juga. Okey. Okey, seterusnya, apakah adab sebelum makan? Yang kedua, ialah kita kena duduk dengan tertib atau secara tertib. Apa itu tertib? Tertib maksudnya kita kena duduk dengan sopan. Masa nak makan, kita kena duduk dengan sopan dahulu, barulah kita boleh makan. Okey, yang ketiga, membaca basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang seterusnya membaca doa makan. Okey, macam mana nak baca doa makan? Cuba baca sama-sama dengan Ustaz. Tanda tangan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, apa maksud dia? Ya Allah, berkahilah kami pada apa yang telah Engkau kurniakan dan lindungilah kami daripada siksa api neraka. Okay, seterusnya adab semasa makan. Okey, yang pertama kita kena makan guna tangan kanan. Tak boleh guna tangan kiri. Okey, seterusnya nombor 2, kita perlu ambil makanan yang paling hampir dengan kita. Yang mana dekat dengan kita dulu, kita kena ambil yang itu dulu. Tak boleh ambil yang jauh dengan kita dulu. Yang ketiga, kita kena elakkan meniup makanan atau minuman yang panas. Kalau makanan tu masih panas atau minuman yang masih panas, kita kena elakkan daripada meniup makanan tersebut. Biarkan dia sejuk sendiri. Okey, seterusnya nombor 4, elakkan berbuat perkara yang tidak baik semasa makan. Kalau kita nak berbuat perkara yang tidak baik semasa makan, kita kena elakkan. Okey, seterusnya adab semasa makan nombor 5 ialah
kita tidak membazir makanan. Kenapa kita tidak boleh membazir makanan? Kerana membazir itu adalah saudara syaitan. Okey, kalau kita tak habis makan, apa yang kita kena buat? Kita kena simpan dulu makanan yang kita tak habis tu. Nanti pada waktu lain kita baru makan. Ataupun kita bagi kepada mereka yang memerlukan makanan, yang tak cukup makan, kita bagi dekat mereka. Yang keenam, kita tidak boleh mencela makanan. Kalau makanan tu tak sedap ataupun tawar, kita tidak boleh katakan sesuatu yang mencela makanan. Contohnya, kalau bihun sup tu tak sedap, kita tak boleh cakap, tak sedap lah bihun sup ni. Okey, seterusnya nombor 7, jika terlupa baca doa makan, kita kena baca bismillah ya awwalahu wa akhirahu. Apa maksud dia? Maksud dia ialah dengan nama Allah pada awal dan juga pada pengakhiran. Seterusnya ialah adab selepas makan. Okey, selepas kita makan, akan ada sisa-sisa makanan yang terlekat di tangan kita. Apa yang kita kena buat ialah, yang pertama, kita kena membasuh tangan selepas makan. Kalau tak basuh tangan, maka kita akan sentuh benda-benda lain dan tangan kita akan menjadi kotor. Yang kedua ialah, kita kena membaca doa selepas makan. Okey. Siapa masih belum ingat baca doa selepas makan? Ayo, kita menonton sama-sama video ini. Assalamualaikum kawan-kawan. Tekan butang subscribe untuk saksikan lebih banyak video di Ana Muslim TV. Kenyang nyaman Kak Ana. Terima kasih Kak Ana sebab sediakan makanan yang sedap sangat. Terima kasih dekat Kak Ana je ke? Nak terima kasih dekat siapa lagi? Dekat Allah lah. Sebab Allah yang kurniakan rezeki kepada kita. Pandainya adik akak ni. Doa selepas makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberikan makanan dan minuman kepada kami dan Dia jadikan kami daripada kalangan orang-orang Islam. Jom kita baca sama-sama. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberikan makanan dan minuman kepada kami dan Dia jadikan kami daripada kalangan orang-orang Islam. Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, Ustaz harap murid-murid semua boleh ingat dan menghafal doa selepas makan. Seterusnya, kenapa kita kena mengamalkan adab makan dan minum? Okey, yang pertama ialah berdisiplin, supaya kita dapat berdisiplin. Kita dapat menjaga maruah diri dan keluarga. Yang kedua, kita terhindar daripada melakukan perbuatan tercela. Contohnya mencela makanan tadi. Yang kedua, kesihatan kita lebih terpelihara. Bila kita mengamalkan adab makan dan minum, kita akan terhindar daripada jangkitan kuman dan penyakit yang berbahaya. Yang kedua, kita akan meningkatkan kualiti kehidupan kita. Seterusnya, masyarakat harmoni.
Kita akan merapatkan hubungan baik sesama manusia. Yang seterusnya, kita akan hidup aman dan damai. Yang keempat, kita akan lebih bersyukur. Kenapa? Kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, kita juga akan dapat mengelakkan daripada pembaziran. Baiklah, mari kita cuba menjawab soalan ini bersama-sama dengan Ustaz. Okey, nombor 1. Solehah tidak membasuh tangan sebelum makan. A. Beradab. B. Tidak beradab. Yang mana satu? Jawapan dia ialah B. Tidak beradab. Sebab apa? Dia tidak membasuh tangan sebelum makan. Nombor 2. Lengkapkan maksud doa sebelum makan. Ya Allah, A. Berkatilah rezeki kami. B. Jauhilah rezeki kami. Dan jauhi kami dari azab api neraka. A atau B? Apa jawapan dia? A. Okey, betul. Berkatilah rezeki kami. Nombor 3. Muhaimin dihidangkan bihun sup yang tawar. Tetapi dia tidak merungut dan marah-marah. Berdasarkan situasi di atas, apakah adab makan yang Muhaimin patuhi? A. Makan dengan tertib. B. Makan dengan tangan kanan. C. Membaca doa makan. D. Tidak mencela makanan. Okey, yang mana satu jawapan dia? Apa? D. Tidak mencela makanan? Ya, betul. Tidak mencela makanan. Okey, nombor 4. Doa apakah ini? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. A. Doa sebelum makan. B. Doa semasa makan. C. Doa selepas makan. Yang mana satu? Okey, betul. Jawapannya ialah C. Doa selepas makan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita imbas kembali apa yang kita telah belajar pada hari ini. Jom kita menonton video ini bersama-sama.
Ustaz harap murid-murid semua dapat mengamalkan adab makan dan minum. Okey, sekian sahaja daripada Ustaz. Moga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.